elok join tarekat, nak bagi hati bersih, dapat karamah, bukan karamah pun, sihir pun sebenarnya, sombong pula jadi. Adakah itu bahagian daripada penyucian jiwa? Bagi beliau, dakwaan ahli-ahli sufi yang menyatakan kesucian hati akan mengundang berbagai-bagai maklumat adalah satu kesalahan dan dakwaan yang panjang lebar yang tidak mempunyai hujah baik dari segi akli maupun sam'i. Maknanya yang aim nak benda-benda seperti ini, maka ianya tak lebih daripada pengejaran kepada dunia secara tidak langsung. Itu maksud dia. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian kelompok tertentu, dia akan dihidangkan dengan amalan tertentu oleh pemimpin dia, syekh dia, tok guru dia. Amalan ni kalau buat, duit tak akan berkurang dalam beg duit. Okey. Kenapa nak benda tu? Kenapa nak benda tu? Sebab nak bagi ada duit selalu. Nak bagi ada duit selalu, itu adakah daripada cabang orang yang tasawuf? Hakikatnya dia bukan cabang utama dia orang. Sebab Nabi dan para sahabat, mereka mengalami kurang makanan, kekurangan sumber sara hidup, benda tu ada. Okay. Sebab tu kita akan tengok ada amalan-amalan yang membolehkan satu orang tu, kalau buat amalan ni, kalau pakai kereta, isi air pun tak apa, tak isi minyak pun tak apa. Ada. Ini benda-benda yang mengundang seperti ini. Bila mana dia dah sampai pada part ni, minat pada benda-benda macam ni, kalau amal benda ni, tak loot dia dengan senjata apa pun, dia nak pergi ke arah tu. Dia taklah cinta dunia macam orang lain, nak ada dalam bank 1 juta, 2 juta, 1 bilion, 2 bilion. Tapi dia cinta dunia dalam bentuk macam ni. Sama saja kalau duduk sebelah menyebelah, dua-dua cinta dunia orang panggil. Tapi yang ni intisab, menisbahkan diri kepada golongan sufi. Tapi hakikatnya mereka mencemari kelompok sufi yang asalnya berlepas diri daripada unsur-unsur ini. Sebab semua tokoh yang bergelumang dengan kesufian, mereka bukan mengidamkan karamah, bukan mengidamkan kasyaf. Mereka nakkan perasaan yang sentiasa takut pada Allah Ta'ala. Dalilnya surah Fatir ayat yang ke-28 tadi. Okay. Kemudian perenggan yang seterusnya, beliau juga membantah dakwaan ahli-ahli sufi yang menyatakan kesucian hati akan menjadi punca tersingkapnya rahsia-rahsia alam malakut. Dengan bersihnya hati, maka akan tersingkaplah rahsia-rahsia yang orang ramai tak tahu. Dia memang benda-benda yang seperti ini, antara benda perkataan terma yang digunakan untuk tarik orang minat join kumpulan ni, ialah kumpulan kita, ialah kumpulan yang ada rahsia yang orang lain tak ada. Perkataan rahsia tu menarik minat. Dia macam satu sales marketing. Bubuh harga letak 99 belakang, padahal sama je, mahal juga. Tapi itu daya penarik dia. Kita kalau kita buat ni, tersingkap rahasia. Padahal penyingkapan rahasia kepada manusia untuk isu tu tak penting pun bagi diri dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam. Tegur Nabi Musa ketika mana kaum dia tanya, man a'lamun nas, siapa orang yang paling alim sekarang? Dia pun jawab, ana, aku. Allah Ta'ala tegur dia, kamu kena pergi jumpa hamba aku yang seorang ni, nama dia Khidir. Jumpa dia, yang kita baca dalam suratul Kahfi. Dan kita tengok apa yang berlaku pada Nabi Khidir. Allah Ta'ala beri pada dia ilmu laduni. Ilmu laduni ialah ilmu khususiah yang ada pada Nabi Khidir, iaitu ilmu boleh mengetahui benda yang belum berlaku dan ianya pasti berlaku. Dia bukan ilmu ramalan. Ramalan tu masih lagi tergantung jadi tak jadi. Yang ni apa yang dia duk tahu ni confirm jadi. Sebab tu kita akan tengok insiden pertama yang berlaku ialah mencabutnya Nabi Khidir satu papan daripada sampan yang dinaiki oleh dia dan juga Nabi Musa. Sebab tu para ulama membahaskan ilmu yang ada pada Nabi Khidir tu mustahak tak dan perlu ada tak pada Nabi Musa? Perlu ada tak pada Nabi Musa? Jawapannya tak perlu. Tapi kenapa pergi kena jumpa? Kena iktiraf ada orang alim bidang lain. Tu je. Iktiraf bidang orang, dan tak perlu menceburkan diri dalam bidang tu selagi mana tiada keperluan yang mendesak.
Sebab tu kau tengok, lepas pada Nabi Khidir jumpa Nabi Musa, tak berlaku pun benda yang sama pada Nabi Musa selepas jumpa Nabi Khidir tu. Nabi Khidir tidaklah menjadi orang yang macam dalam cerita Final Destination, dekat sikit nak tahu dah apa nak jadi. Ni bas ni nak insiden lepas pada ni. Ni kereta ni nak berlanggar lepas pada ni. Dia tak jadi macam tu. Cuma nak bagi tahu benda tu ada wujud. Tapi perlu tak perlu? Tak perlu. Tak perlu pun benda tu. Bahkan mungkin kerana memilikinya orang tu terhadap ilmu ni, menjemput satu lagi masalah hati, sombong. Menjemput satu lagi masalah hati. Elok join tarikat, nak bagi hati bersih, dapat karamah, bukan karamah pun, sihir pun sebenarnya, sombong pula jadi. Adakah itu bahagian daripada penyucian jiwa? Adakah itu matlamat sebenarnya daripada masuk ataupun join dalam kumpulan seperti ni? Jadi ini ialah tipu daya yang syaitan bermain padanya, iaitu bermain dalam hati manusia. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut oleh Ibnul Arabi? Dia kata begitu juga dakwaan ahli-ahli sufi itu yang menyatakan dengan memikirkan tentang para makhluk dan tanda-tanda kebesaran Tuhan, akan menyampaikan mereka kepada rahsia-rahsia alam malakut, juga merupakan satu dakwaan yang batil. Maknanya ianya benda yang bukan jelas, bukan tujuan utama.